Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan menyambung lagi pengajian kita di dalam kursus pendidikan Islam, dan fokus kita pada kali ini adalah di dalam bab 4 yang merupakan kesinambungan daripada bab 2 dan bab 3, iaitu berkenaan dengan pendidikan zaman awal Islam. Dan insyaAllah pada kali ini kita akan bercakap pula berkenaan dengan pendidikan zaman kegemilangan ataupun zaman keemasan Islam. Seperti biasa, sebelum kita menyambung pengajian kita dengan panjang lebar, maka terlebih dahulu kita akan melihat kepada isi kandungan yang bakal kita bincangkan di dalam topik yang keempat ini. Pada 4.0 seperti biasa, kita akan memulakan dulu dengan pengenalan. 4.1 kita akan bercakap berkenaan dengan pendidikan zaman keemasan Islam. Manakala 4.2 kita akan bercakap berkenaan dengan metod pendidikan zaman keemasan Islam. Seterusnya 4.3 institusi pendidikan zaman keemasan Islam, dan pada akhirnya kita akan menutup perbincangan kita dengan kesimpulan. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang saya selalu ulang-ulang sebut, bahawa pendidikan telah bermula dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Yang mana bila kita lihat semula datangnya Islam itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita menuntut ilmu. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk iqra, untuk membaca, maka dengan sendirinya kita faham bahawa Islam bukanlah suatu agama ikut-ikutan semata-mata, dan ianya bukan berunsurkan pemaksaan. Bahkan bagi orang yang nak embrace Islam, bagi mereka-mereka yang baru nak mengenali Islam, digalakkan untuk kita menuntut ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Apatah lagi kita sebagai umat Islam yang memang mendapat Islam itu sebagai suatu nikmat yang lahir bersama lahirnya kita. Jadi kita kena appreciate lebih untuk kita memahami agama kita ini. Jadi untuk itu kita melihat kepada dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda membangkitkan kesedaran terhadap pentingnya pengembangan bidang keilmuan dan pendidikan selari dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, makna dia kita nak Islam bersama dengan ilmu, maka diteruskan lagi oleh Khulafaur Rasyidin apabila mereka mengambil pucuk pimpinan Rabbani dari setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendidikan Islam pada saat ini diwarnai bukan setakat dengan pengajaran dan pembelajaran, bahkan kita melihat di sana adanya inovasi, adanya silang budaya, adanya silang bahasa yang berlaku di kalangan masyarakat, sama ada masyarakat Islam ataupun masyarakat di peringkat antarabangsa lah. Dan kita tengok selari dengan penguasaan Islam, apabila Islam itu semakin lama semakin berkembang, pendidikan khususnya pendidikan Islam ini dapat dikembangkan kepada masyarakat dunia oleh dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dengan adanya hubungan diplomasi, hubungan perdagangan, termasuklah penaklukan, maka bukan setakat ilmu daripada Islam itu tersebar ke seluruh pelosok dunia, bahkan ilmu daripada seberang dunia itu, ilmu daripada dunia-dunia yang asing itu tadi dibawa masuk ke dalam kerajaan Islam, dan kemudiannya diselaraskan dengan pegangan Islam itu sendiri, supaya apa-apa yang bertentangan dengan Islam kita akan tolak, tetapi mana-mana yang masih lagi mempunyai kita panggil synonymousnya ataupun mempunyai karismanya, selagi ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ianya akhirnya dicedok dan dicanai menjadi sebahagian daripada budaya dan ketamadunan umat Islam, dan kemudiannya dapat disebarkan ke seluruh dunia. Itu sebabnya saya suka nak ingatkan kita bahawa
selepas tamadun Islam ini naiknya tamadun Eropah Barat. Jadi kenapa agaknya Eropah Barat boleh maju selepas mengalami zaman kegelapan? Ianya juga sebenarnya sebahagian besar daripadanya sumbangan daripada ketamadunan umat Islam yang telah berjaya menjuarai dan juga mengumpulkan semua ilmu-ilmu di seluruh dunia yang bermanfaat, yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan zaman Bani Abbasiyah inilah, zaman inilah dianggap sebagai zaman kegemilangan di dalam ilmu pengetahuan, dianggap sebagai the golden age ataupun the golden era of Islam. Kenapa? Sebab di saat ini puncak kegemilangan untuk menuntut ilmu, perkembangan institusi ilmu, termasuklah juga perkembangan dari sudut sains dan teknologinya, gabungan daripada ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, dan kemudian pencapaian-pencapaian khususnya dalam bidang perinovasian, perindustrian, dan kemudian membawa kepada penterjemahan buku-buku, manuskrip daripada bahasa Arab kepada bahasa asing, dan juga daripada bahasa asing, bahasa ajnabi kepada bahasa Arab. Jadi ini yang saya katakan tadi, memperkayakan lagi sumber ilmu pengetahuan. Yang mana-mana daripada barat itu, selagi mana ianya tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dicedok dan dicanai dengan baik supaya ianya menjadi sesuatu yang sebati, dan bila diproducekan, bila diproduksikan, maka ianya dapat memberikan impak yang positif terhadap masyarakat, bukan masyarakat Islam semata-mata, bahkan juga kepada masyarakat dunia. Pada saat inilah kelahiran pelbagai penciptaan daripada dunia sains sosial maupun daripada sains dan teknologi. Kita dapat lihat ianya bermula daripada era ini. Era mana? Iaitulah era zaman Bani Abbasiyah. Dan kemudian Bani Abbasiyah ini, kalau kita tengok dari sudut sejarahnya, di sana akan ada 5 abad. Sejarah dari sudut mana ni? Dari sudut pendidikannya. Perkembangan pendidikannya kita boleh bahagikan kepada 5 abad. Yang mana abad pertama nanti abad kegemilangan ilmu pengetahuan, dan kemudiannya sebagaimana juga roda ataupun pusingan hidup kita ni, para pelajar yang dikasihi sekalian, ada masanya kita di atas, ada masanya kita di bawah. Jadi kita lihat zaman yang pertama itu nanti adalah zaman kegemilangan, dan kemudian diikuti oleh zaman-zaman yang berlakunya kemunduran, bukan disebabkan oleh tidak ada aktiviti keilmuan saat itu, tetapi disebabkan oleh pertukaran tangan daripada satu pemerintah kepada satu pemerintah, inkonsistensi di dalam pengembangan ilmu itu, yang menyebabkan pengembangan ilmu itu walaupun masih lagi berkembang tetapi tidaklah sehebat ataupun segemilang pada era yang pertama nanti. Itu kita akan bincangkan sebentar lagi bila kita masuk ke dalam topik ini. Pun begitu, suka saya nak highlightkan aktiviti keilmuan yang ada di zaman Bani Abbasiyah ini begitu rancak sehingga kan kota Baghdad itu, kota Baghdad saat itu adalah kota ataupun ibu negara kepada kerajaan Islam, Bani Abbasiyah, di mana kita kalau kita tengok balik kepada sejarah, di zaman Rasulullah SAW adalah Madinah, dan kemudian Rasulullah membebaskan Mekah, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin masih lagi mengekalkan Madinah dan Mekah, dan kemudian di zaman Bani Umayyah pusat pemerintahan sudah beralih ke Kufah, dan kemudiannya bila sampai ke era Bani Abbasiyah ini, pusat pemerintahan telah pun beralih ke Baghdad, yang mana di sana definitely akan ada wisdom ataupun ada sebab musabab yang menyebabkan akhirnya Baghdad itu dipilih sebagai pusat pemerintahan. Kalau mungkin antara sebabnya adalah Islam itu telah pun tersebar di seluruh dunia. Jadi pusat pemerintahan itu memerlukan tempat yang strategik, tempat yang memudahkan pemerintah untuk memantau daripada utara, barat, timur, selatan di dalam kekhalifahan Islam saat itu, di dalam dinasti Bani Abbasiyah saat itu. Jadi bila kita kembali semula kepada Baghdad, aktiviti keilmuan di Baghdad ini menyebabkan Baghdad dikenali sebagai kota 1000 malam. Apakah tidak kan? Bagaimana tidak? Sebab apa? Sebab di Baghdad itu, bayangkannya pada waktu siangnya, kalau ada di antara mereka ini bekerja, lalu mereka menumpukan perhatian kepada pekerjaan. Kalau memang dah ada dalam bidang pendidikan, memang mereka akan memfokuskan kepada bidang pendidikan lah. Tetapi pada waktu malamnya, bermula daripada waktu maghrib sampai ke waktu isya itu akan ada aktiviti keilmuan seperti tadarus Al-Quran ni. Selepas solat berjemaah akan ada aktiviti tadarus Al-Quran, ataupun mungkin ada tazkirah pendek. Namun begitu, bila sampai selepas waktu isya, selepas usai menunaikan solat isya secara berjemaah, maka akan berlakulah edisi keilmuan daripada pukul 9 sehinggalah membawa kepada tengah malam, pukul 12 malam.
ya, aktiviti di mana berlakunya muhadarah, ya, berlakunya muzakarah, dan kemudian pada 12 malam sehingga pukul 3 pagi individu-individu ini, ya, keseronokan di dalam ilmu menyebabkan mereka ini tidak tidur malam untuk menterjemahkan, ya, buku-buku daripada, sama ada terjemahan itu daripada buku Islamik ataupun buku yang berbahasa Arab kepada bahasa-bahasa asing, ataupun vice versa, ya, buku-buku daripada bahasa asing diterjemahkan pula ke dalam bahasa Arab untuk dimanfaatkan oleh semua orang, ya, bukan hanya untuk umat Islam semata-mata. Dan kemudian daripada pukul 12 hingga pukul 3 tadi aktiviti penterjemahan, dan pukul 3 sehinggalah pukul 6 pagi, bayangkan, ya, ianya adalah waktu untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berqiyamul lail. Itu sebabnya ya dikatakan sebagai bandar 1000 malam. Bila mereka ini tidur, bandar ini adalah bandar yang tidak tidur. Ya, ironiknya kita hari ini pun ada juga bandar yang tidak tidur kan, tapi na'udzubillah min zalik dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang ada masanya, bukan ada masanya, realitinya, ya, kebanyakan aktivitinya membawa kepada kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tadi, ahli sejarawan telah membagikan, ya, Khalifah Abbasiyah ini kepada 5 bahagian ataupun 5 abad, ya, bila kita bercakap di dalam konteks keilmuan dan juga pengembangan pendidikan. Ya, di mana era pertama bermula daripada tahun 750 sehingga 847 Masihi, dan di dalam era inilah dianggap sebagai era paling gemilang, ya, ilmu pengetahuan dan juga pengembangan pendidikan. Kerana apa? Kerana berlakunya banyak aktiviti. Yang pertamanya aktiviti pengembangan ilmu, kemudian aktiviti penulisan buku-buku dan juga manuskrip, ya. Di dalam era ini juga berlakunya penghasilan produksi dan juga inovasi, ya, dan kemudian dalam era ini jugalah berlakunya penterjemahan buku, ya, daripada bahasa Arab kepada bahasa ajnabi, bahasa asing, ataupun vice versa, ya. Dan kemudian di zaman ini jugalah, ya, berlakunya pembangunan pusat-pusat pengajian tinggi, ya, yang kemudiannya menjadi contoh tauladan kepada dunia Eropah dan juga dunia Asia, ya, secara keseluruhannya. Makna kata pengembangan universiti ianya bermula di saat abad pertama Bani Abbasiyah inilah, ya. Dan itu sebabnya kenapa ini semua boleh berlaku pada abad yang pertama, lantaran pengganti kepada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, iaitulah Khalifah Al-Mahdi ini telah pun berjaya mententeramkan, ya, telah berjaya menstabilkan Baghdad dan seluruh jajahan takluknya di bawah pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Ya, kenapa? Sebab sebelum itu, of course, di dalam mana-mana pemerintahan, ya, akan adalah pembangkang, akan adalah musuh daripada luar, musuh dalam lipatan, ya, semuanya ada, tetapi telah berjaya, ya, distabilkan oleh Khalifah Al-Mahdi, yang menyebabkan pemerintah yang selepas itu, iaitulah Harun Ar-Rashid bersama dengan puteranya Al-Ma'mun, ya, sama-sama berjaya membangunkan, ya, edisi keilmuan di Baghdad, ya, satu-satu pencapaian yang luar biasa, ya, sehingga melahirkan satu institusi yang boleh dijadikan contoh sehingga ke hari ini, iaitu one stop center keilmuan yang kita namakan sebagai Baitul Hikmah ataupun House of Wisdom. Ya, jadi kita boleh anggap bahawa abad yang pertama ni sebagai epitome, ya, kepada dunia keilmuan, ya, kalau kita bandingkan dengan seluruh pemerintahan Bani Abbasiyah, bahkan seluruh pemerintahan masyarakat ataupun pemerintah di dunia. Baik, itu di zaman yang pertama lah, ya. Kemudiannya, bila kita masuk era yang kedua, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hidup ini ada pasang surutnya. Ya, hidup ini umpama macam putaran roda. Ya, kalau pada era pertama tadi, ya, makna kata mencapai kegemilangan sepenuhnya, tetapi apabila pemerintahan Islam itu semakin lama semakin berkembang, khususnya, ya, di daerah-daerah Eropah, ya, negara-negara Balkan, termasuklah, ya, di Turki, ya. Saya tak kata orang Turki ni jahat, jangan salah faham, tetapi apabila bangsa Turki ini, ya, berjaya menguasai ketenteraan di dalam Bani Abbasiyah ini, maka mereka mempunyai suara yang kuat, ya, untuk menentukan pemimpin-pemimpin yang mereka pro kepada mereka. Makna kata pemimpin yang sealiran ataupun yang mereka nak jadikan sebagai pemimpin lah, ya. Jadi disebabkan oleh mereka memegang ketenteraan, ya, jadi daripada kalangan, ya, keturunan-keturunan diraja itu tak semestinya seorang bapa sebagai khalifah, anak dia akan jadi khalifah. Kemungkinan besar ianya akan dicorakkan oleh pemerintahan ketenteraan itu sendiri, berbaskan kepada mana pemimpin yang mereka merasakan lebih ada credibility untuk menjadi pemimpin. Jadi tak semestinya putera daripada khalifah itu sendiri
sendiri akan terpilih, mungkin anak saudaranya, ya mungkin abangnya, mungkin adiknya. Jadi inilah yang menyebabkan sedikit sebanyak memberi impak kepada kerukunan yang wujud di dalam Bani Abbasiyah lantaran sudah ada rasa tidak berpuas hati di antara waris dan juga keturunan pemerintahan Bani Abbasiyah itu sendiri. Baiklah, keadaan diburukkan lagi apabila kita masuk ke dalam era yang ketiga, iaitu 945 sehingga 1055 Masihi. Ya, lantaran saat ini Bani Abbasiyah ini berada di bawah penguasaan Bani Buwaihi yang berfahaman Syiah. Ya, jadi bila khalifahnya berfahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, maka banyak pandangan dia, ya, banyak fatwa dia, banyak nasihat dia, banyak arahan dia, ya, dipandang sebelah mata ataupun dianggap sebagai sesuatu yang tidak signifikan, ya, bagi kelompok-kelompok yang berfahaman Syiah ini. Jadi ini menyebabkan sedikit sebanyak berlakunya perpecahan dan kemudiannya posisi khalifah saat ini tidak menerima 100% kepercayaan ataupun bai'ah daripada pengikut-pengikut khususnya daripada fahaman Syiah ini tadi, ya. Jadi ini menyebabkan, ya, khalifah itu jadilah macam seolah-olah satu jawatan, ya, yang hanya menjadi satu simbol kepada negara, tetapi pemerintahannya dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin yang berfahaman Syiah, ya. Jadi ini menyebabkan kemunduran lagi lebih banyak berlaku, ya. Dan saya bila kita buat kajian, ya, berkenaan dengan apa yang dilaksanakan oleh Bani Buwaihi ini, banyak, ya, yang sedikit bertentangan sendiri dengan syariah itu, yang menyebabkan, ya, bila syariah itu tidak dijadikan sebagai dustur ataupun dijadikan sebagai landasan utama di dalam pemerintahan, maka ini menyebabkan, ya, sedikit sebanyak berlakulah kepincangan dan ketidakadilan di dalam bukan setakat pemerintahan, bahkan juga di dalam politik, ekonomi dan juga sosial masyarakat, ya. Dan kemudiannya, ya, keadaan ini cuba diperbaiki apabila kita masuk pada era yang keempat, ya, 1055 sehingga 1199, di mana penguasaan Bani Buwaihi ini semakin lama semakin lemah dan kemudian dapat dikalahkan, ya, dengan kehadiran Bani Saljuk, yang mana Bani Saljuk ini kembali semula, ya, berpegang kepada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah yang memikul syariat, ya, yang memperkasakan syariat, ya. Jadi ini menyebabkan apa-apa yang sebelum ini, ya, elemen-elemen yang haram, ya, elemen-elemen yang menyimpang, ya, yang dibawa oleh golongan Bani Buwaihi ini tadi dapat dibersihkan semula oleh Bani Saljuk, yang kemudiannya, ya, akhirnya berjaya menstabilkan semula pemerintahan Bani Abbasiyah. Walau bagaimanapun saya boleh katakan it's a bit too late. Kerana apa? Kerana banyak jajahan takluk yang berada di bawah kerajaan Bani Abbasiyah pada saat itu, ya, saat era yang sebelum itu, era Bani Buwaihi itu, yang tidak berpuas hati lalu menubuhkan kerajaan masing-masing, ya. Itu yang menyebabkan akhirnya kerajaan Abbasiyah itu hanya menjadi suatu simbol, tetapi di bawahnya, ya, sudah ada pemisahan yang berlaku di antara kerajaan-kerajaan kecil yang sebelum ini berada di bawah jajahan takluk kerajaan Abbasiyah, ya. Maka lahirlah nanti kerajaan Hashimiyah lah, Fatimiyah lah, ya, yang menyebabkan akhirnya bila kita masuk kepada era yang kelima, ya, walaupun Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Syiah, ya, dah kembali semula ke tangan Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi mana-mana kerajaan kecil yang telah pun keluar daripada jajahan takluk itu dan memerintah secara autonomous, ya, ataupun autonomi, ya, mereka ini hanya mempunyai hubungan diplomasi, ya, bukan lagi sebagai sebahagian daripada kelompok kerajaan yang akan mempertahankan kerajaan Abbasiyah walau apapun yang berlaku, ya. Jadi apa impak dia? Impak dia, kerajaan Bani Abbasiyah ini sudah pun mula vulnerable, ya. Vulnerable dengan apa? Dengan musuh-musuh, khususnya orang-orang kafir yang memang mencari-cari, ya, masa untuk menyerang Bani Abbasiyah, ya. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, pada tahun 1258, ya, kita lihat di sana tentera Mongol, ya, yang dipimpin oleh Hulagu Khan, ya, telah masuk ke kota Baghdad dan menghancur leburkan kota Baghdad, ya. Maknanya dia kebencian itu bukan setakat terhadap penduduk ataupun masyarakat yang beragama Islam semata-mata, bahkan sesiapa yang ada di sana yang merupakan ilmuwan juga akan ditangkap dan dibunuh, ya. Semua manuskrip-manuskrip dan buku-buku, ya, dihancur leburkan, ya, oleh kumpulan Mongol ini disebabkan oleh kebencian terhadap Islam
Islam yang menyebabkan mereka juga benci terhadap penemuan-penemuan sains dan teknologi, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang ada di Baghdad. Jadi untuk itu Baghdad itu seolah-olah menjadi padang jarak, padang terkukur di mana kelompok-kelompok bangsawannya semuanya mati dibunuh, dan kemudiannya tak cukup dengan itu mereka juga memusuhi dunia keilmuan yang menyebabkan akhirnya hampir keseluruhan Baghdad itu buku-buku manuskripnya dirampas, ada di antaranya yang dibakar, dikhabarkan kalau kita baca buku sejarah dikhabarkan buku-buku yang dibakar tu, manuskrip yang dibakar tu dia punya asap dia yang boleh dilihat daripada berkilo-kilometer. Yang begitu juga dengan ada riwayat yang mengatakan buku-buku itu ada juga yang dicampak ke sungai jadi bila dicampakkan ke sungai maka dakwat yang ditulis di dalam manuskrip-manuskrip tersebut akhirnya mencair yang menyebabkan air sungai dikatakan di sana sungai Furat ataupun sungai lebihan daripada sungai Nil itu yang mengalir di Baghdad itu akhirnya menjadi kebiru-biruan, kehitam-hitaman disebabkan oleh dakwat yang kembang lantaran manuskrip yang dicampakkan ke dalam sungai-sungai tersebut. Jadi kebencian kumpulan Mogul ataupun askar Mogul ini, Hulagu Khan in particular Hulagu Khan itu sebagai pemimpinnya, kebenciannya itu sangat mendalam terhadap umat Islam sehingga kan mana-mana ulama yang mempertahankan ilmunya akan dibunuh, keluarga bangsawan telah pun dibunuh, dan kemudiannya tidak ada aktiviti keilmuan yang boleh dilaksanakan di Baghdad saat itu. Tetapi anak-anak yang dikasihi sekalian, itulah dia ini yang kita katakan ironiknya, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah bukan milik manusia. Jadi dalam pembacaan saya akhirnya Hulagu Khan yang sangat membenci ini tadi, Hulagu Khan yang memimpin untuk menghancurkan Baghdad ini tadi, akhirnya rasa terkesima melihat betapa masyarakat Islam itu masih lagi mempertahankan Al-Quran, masih lagi hidup dalam sunnah, masih lagi berpegang kepada Islam sebagai cara hidupnya, yang menyebabkan beliau merasakan apa yang ada dalam Islam ini. Dan itu yang menyebabkan akhirnya beliau mengkaji semula Islam dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Hulagu Khan ini embrace Islam ataupun kembali semula kepada fitrah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian akhirnya apa berlaku daripada pembacaan saya lah meninggalkan Baghdad, meninggalkan kota yang dia sendiri telah hancurkan, dan meninggalkan takhtanya untuk beliau ini hidup berkelana memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosanya yang telah pun dilakukan terhadap golongan bangsawan, terhadap golongan ulama, dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi itu antara kita di mana tadi ni kita bercerita berkenaan dengan era 5 era yang wujud di dalam pemerintahan kerajaan Abbasiyah in terms of knowledge, in terms of development of knowledge, development of education system di saat kerajaan Bani Abbasiyah. Dan itu sebabnya di saat yang zaman kelima ini bukan setakat kemunduran, bahkan juga kehancuran ilmu pengetahuan yang kemudiannya mana-mana manuskrip yang telah pun berjaya diterjemahkan ataupun dibawa lari keluar, akhirnya dijadikan sebagai sumber ilmu untuk melahirkan tamadun yang seterusnya, iaitulah tamadun Eropah, dan diikuti dengan Renaissance dan sebagainya. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang ni kita masuk kepada metod pendidikan zaman keemasan Islam. Jadi kalau kita nak lihat semula metod yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sebahagian besar daripada metod yang dilaksanakan oleh baginda yang kemudiannya dilestarikan oleh para sahabat itu wujud di dalam zaman Abbasiyah ini. Ada di antaranya yang dikekalkan. Baiklah, untuk itu kita melihat terlebih dahulu metod. Kita refresh balik, kalau zaman metod Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 metod, iaitu metod halaqah semicircle, kemudian metod muhadarah, kemudian metod mudzakarah, metod murasilah, dan akhir sekali metod rihlah ilmiah. Baik, apakah itu metod semicircle tadi tu? Iaitulah bila Rasulullah berada dalam jumlah yang kecil, berlakulah lebih kurang macam tutorial, dan kemudian metod muhadarah ini Rasulullah memberikan mass lecture, dan seterusnya metod
Muzakarah ini bila mass lecture ni selalunya ada pelajar-pelajar yang mungkin kurang faham, maka berlakulah muzakarah ataupun diskusi kecil-kecilan ataupun kita namakan sebagai latihan dalam kumpulan. Dan kemudian ada yang segan nak bertanya ataupun yang mungkin tinggal jauh, maka mereka melaksanakan metod murasilah. Murasilah ni apa? Menghantar nota ataupun soalan, ya, ataupun menghantar utusan on behalf, sebab tinggal jauh dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah metod rehlah ilmiah. Mereka ini berjalan, ya, untuk field study lah, ya, sama ada mereka yang pergi ke tempat penyelidikan ataupun mereka ini pergi ke rumah tok guru dia untuk membuat penyelidikan. Jadi itu metod yang dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW dan kemudiannya diikuti ataupun dilegasikan oleh para sahabat ridwanullahu anhum. Namun begitu bila kita masuk kepada metod zaman keemasan Islam ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada di antaranya masih lagi dikekalkan. Ya, yang pertamanya metod yang kita dapat lihat di sini adalah metod lisan dan catatan. Makna dia metod ini merupakan metod face to face, yang mana pelajar-pelajar ini permulaannya guru akan mengajarkan dan kemudian mereka ini, ya, akan bertutur semula mengulang-ulang apa yang disebutkan oleh guru, dan kemudian ada di antara mereka yang juga akan mencatat. Ya, sebab apa? Sebab nanti kalau guru akan bertanya bila mereka tak tahu tu, ya, jadi mereka akan refer ataupun rujuk semula kepada catatan mereka. Jadi itu sebabnya pepatah Arab kata apa? Al-ilmu idza laisa fis sudur ma bala fis sutur. Kalau ilmu tu tidak ada di dalam dada ataupun tidak ada dalam minda, ya, maka mesti sekurang-kurangnya ada dalam catatan. Ya, jadi ini berlaku. Metod lisan tu maksud dia pensyarah ataupun guru ataupun educator tu akan mengajar dan kemudian akan diulang-ulang oleh pelajar, ya, daripada catatan yang mereka buat, supaya mereka ini akan dapat ingat insya-Allah. Ya, jadi pertemuan itu adalah sesuatu yang perlu, dia mesti face to face, ya, tidak ada murasilah. Ya, dan kemudiannya metod yang kedua adalah metod ceramah. Yang mana metod ceramah ini disebut sebagai as-sama'ah. Yang ini sebab student tu ramai, metod ceramah yang mass lecture sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi untuk itu guru ataupun muallim itu, ya, menceramah itu akan menjelaskan isi kandungan buku tersebut, student akan mendengar dengan penuh tekun, dan kemudian metod qiraah ini selalunya akan digunakan pada peringkat yang lebih tinggi lah, ya, sebab kalau kita ceramah pada anak-anak yang kecil, yang beginners, memang dia 1 jam attention span dia saja dia akan menguapkan. Macam kita jugalah kan, bila benda-benda yang disebutkan itu adalah sesuatu yang panjang, huraian dia, mula-mula kita akan fokus, tapi lama-kelamaan attention span kita juga akan semakin lama semakin menipis kan. Jadi samalah juga selalunya metod ceramah ini akan berlaku di peringkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi mereka ini lebih fokus, yang mana selepas itu nanti akan kita pergi kepada metod yang seterusnya. Baiklah, setelah menghadiri kuliah dan juga muhadarah, ya, maka ada di antara pelajar-pelajar tersebut yang ingin menguasai bidang pendidikan ini atau menguasai bidang keilmuan mereka ini lebih daripada yang lain. Ya, maka untuk itu di zaman Bani Abbasiyah ini telah pun diperuntukkan satu lagi metod, ya, iaitulah metod yang kita namakan sebagai metod hafazan. Baik, kenapa perlu kepada hafazan? Baik, nak menjadi orang yang dirujuk ataupun nak menjadi pelajar yang outstanding. Ya, dalam belajar ni sebenarnya kita bukannya berlumba-lumba, ya, tetapi bila kita menguasai sesuatu bidang dengan sendirinya akan menghasilkan credibility, ya, dengan menghasilkan kepercayaan, melahirkan thiqah, ya, terhadap orang-orang yang berilmu ini. Jadi untuk itu, kalau kamu dalam bidang agama, sudah pastilah kamu mesti menghafaz paling tidak dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tak keseluruhannya pun, sekurang-kurangnya menguasai sebahagian besar daripada dalil-dalil tersebut dan tahu berkenaan dengan huraian-huraiannya. Jadi perlukan kepada hafazan. Samalah juga kalau misalnya kamu bercakap berkenaan dengan bidang sains sosial, bisnes, ya, ekonomi, politik, atau undang-undang. Jadi perlulah tahu kepada beberapa akta ataupun enactment, ya, yang berkaitan dengannya, supaya bila kamu bercakap itu akan ada dia punya rujukan-rujukan, sandaran-sandaran kepada fakta yang kamu nak utarakan. Samalah juga misalnya kalau kamu dalam bidang sains dan teknologi, kamu perlu, ya, bila nak menceritakan tentang produk kamu ataupun inovasi kamu, perlukan kepada formula-formula, yang kamu hafazkan, di mana dengan formula itulah tadi barulah mengukuhkan lagi fakta bagaimana untuk kamu come out with your production kan. Jadi bila kita ada hafazan ini tadi, kita tak nampak macam tong kosong.
Ya, kita nampak bila kita bercakap itu bercakap dengan penuh berisi. Ya, jadi itu akan mendatangkan thiqah, ya, kepercayaan orang kepada keilmuan kita. Ya, jadi itulah yang antara metodologi yang dituntut di dalam zaman Bani Abbasiyah ini supaya menjadikan seseorang itu berkredibiliti, berkarisma dan mempunyai keterampilan, yakin terhadap dirinya sendiri dan juga keilmuannya. Dan seterusnya masuk kepada metod yang terakhir, iaitu metod tulisan. Baik, Ustazah, apa bezanya? Tadi ada metod catatan, ni metod tulisan. Baik, catatan adalah sesuatu yang kamu lakukan di dalam kelas kamu, ya, dibimbing oleh guru-guru kamu, ataupun mungkin kamu melakukan catatan itu dengan sheer will. Tetapi bila kita masuk kepada metod tulisan ini, ianya adalah sesuatu yang formal, di mana pelajar-pelajar yang nak menamatkan pengajian mereka ini, mereka akan diminta untuk menghasilkan satu karya ataupun penulisan. Ini yang kita namakan sebagai assignment dalam zaman kita ini. Zaman Bani Abbasiyah ni lagi telah pun wujud. Nah, jadi jangan kita perasan, kita kata oh zaman kita ni banyaknya kertas kerja dan sebagainya. Rupanya daripada zaman dahulu kala lagi, ya, daripada zaman golden era of Islam ni lagi sudah mula penulisan-penulisan manuskrip, penulisan-penulisan kertas kerja, ya, penulisan-penulisan penyelidikan. Baiklah. So ada di kalangan mereka ini melaksanakan penyelidikan terhadap penyelidikan yang telah pun dilakukan sebelum itu. Ya, ini kita namakan sebagai kajian kepustakaan, ya, ataupun dalam bahasa moden pada hari ini kita panggil sebagai qualitative research. Sebagai contohnya, banyak melaksanakan literature review, ya, banyak come out, ya, daripada literature review itu nanti akan keluarlah konsep-konsep yang baru di dalam bidang keilmuan mereka. Ada juga yang melakukan menggunakan survey. Ya, survey itu maksud dia kita gunakan questionnaire, ya. Jadi bila ada survey, melibatkan adanya orang-orang yang menjadi responden kepada penyelidikan kita. Ini mungkin nanti dalam konteks kita pada hari ini kita namakan sebagai quantitative research, ya. Jadi ada bahan yang nak kita kaji. Cuma zaman dahulu sudah pastilah perjalanannya lebih panjang lagi, sebab masa tu teknologi tidaklah se-advance teknologi kita, kan, tetapi itu tidak menafikan mereka daripada terus berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, ya, dan menghasilkan penulisan-penulisan yang hebat yang kemudiannya akan diiktiraf oleh tok-tok guru mereka. Jadi itu sebabnya, ya, thesis, ya, kertas kerja, assignment kita, FYP, ya, semua disertasi, semuanya, ya, bersumberkan daripada aspirasinya daripada zaman Abbasiyah ini, bila mereka ini menguatkuasakan metod penulisan, ya. Dan menariknya, ya, berkenaan dengan penulisan-penulisan mereka ini saya dapat daripada sumber pensyarah daripada Oxford University yang mengatakan, ya, daripada kajian mereka ini mereka mendapati bahawa motabot yang kita pakai, ya, motabot yang ada kat atas kepala kita tu, ya, sebenarnya berinspirasikan daripada kajian-kajian ilmiah yang telah pun selesai dan approved, ya, kajian-kajian yang telah pun dinilai oleh syekh ataupun mursyid pada zaman Abbasiyah ini, dan kemudiannya bila telah di-approve dan diluluskan oleh senat mereka pun ada senat masa tu, ya. Jadi untuk itu pelajar-pelajar itu, penulisan mereka itu, ya, mereka akan membuka terbun mereka dan kemudian penulisan itu akan diletak di atas kepala mereka dan akan diikat, dan mereka ini akan berjalan di sekeliling bandar Baghdad. Ya, untuk apa ni? Untuk menyatakan bahawa mereka telah pun bergraduasi. Ya, they are graduated. Ya, jadi begitulah, ya, masyarakat Baghdad ini akan memandang tinggi kepada pelajar-pelajar yang telah pun berjaya menghasilkan penyelidikan dalam bidang mereka yang tersendiri, ya, penyelidikan dan penulisan yang diletakkan di atas kepala mereka ini. Dan daripada situlah inspirasi datangnya motabot yang kita pakai pada hari ini. Well, actually ini bukannya saya lah yang bercakap, ya, bukannya saya yang memberikan maklumat ini, tetapi ini ada daripada maklumat rakan-rakan yang mengajar di Oxford University, yang berceritakan tentang sejarah datangnya motabot ini adalah daripada inspirasi kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi hebat ke tidak? Yang itu sepatutnya kita rasa proud lah, ya, sebab apa yang berlaku di zaman itu dapat kita lihat sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian, kita sampai kepada topik 4.3, iaitu institusi pendidikan zaman keemasan Islam. Jadi kalau tadi kita dah cukup excited, ya, bercakap berkenaan dengan bagaimana sejarahnya motabot yang kita pakai pada hari graduation day kita ataupun hari kita bergraduasi, ya. Jadi untuk itu kita akan lebih excited lagi selepas ini. Kita akan lebih seronok, kita akan lebih berbangga lagi, ya, dengan apa yang berlaku di dalam kerajaan Bani Abbasiyah, yang mana daripada kerajaan inilah terhasilnya, lahirnya,
ya, pusat pengajian tinggi yang kita namakan sebagai universiti. Nanti kita akan sampai kepada tajuk itu, but before that, let's talk about institusi awal yang diperkenalkan di zaman Bani Abbasiyah. Yang pertama sekali, ya, kita nampak apa ni, rumah-rumah para ulama ataupun manazil al-ulama. Kenapa rumah-rumah para ulama tak ada institusi yang lebih formal ke? Rupanya macam saya katakan tadi, Baghdad ni adalah bandar yang tidak tidur, yang maka untuk itu pelajar-pelajar ni dia punya keseronokannya, ya, dia punya keterojaan dia untuk mempelajari ilmu, untuk membuat penulisan, untuk membuat kajian ini tadi menyebabkan mereka ini, ya, sentiasa berada di rumah tok-tok guru mereka, rumah syaikhuh mereka, rumah syekh mereka, rumah syifu mereka ini, dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat ataupun berdiskusi secara orang kata apa, fresh, ya, secara panas-panas lagi daripada tok guru mereka ini, ya. Jadi untuk itu antara rumah yang biasa dikerumuni adalah rumah Ar-Rais Ibn Sina. Siapa Ibn Sina ni? Kita tahu nanti, ya, selepas nanti kita akan bercakap berkenaan tokoh-tokoh. Ibn Sina adalah seorang ulama yang juga seorang yang sangat mahir di dalam bidang perubatan, ya. Jadi pelajar-pelajar ni yang dia punya keseronokan dia sampaikan, mereka ini sanggup, ya, bertidur baring di rumah Ibn Sina ni. Ya, kalau kita zaman sekarang ni mungkin kita akan rasa rimasnya bila pelajar datang rumah, kan. Tetapi di zaman itu aktiviti keilmuannya itu begitu menyeronokkan sehingga kan Ibn Sina dan keluarganya meraih pelajar-pelajar yang datang ke rumah mereka untuk mendapatkan ilmu. Ya, tak cukup dengan itu, antara lain adalah Abu Sulaiman, ya, Imam Al-Ghazali. Rumah-rumah mereka ini dikerumuni oleh para pelajar untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi mahu tak mahu, ya, kerajaan Bani Abbasiyah mengiktiraf rumah-rumah tersebut dan menyediakan dewan, ya, makna kata memperuntukkan, ya, sedikit keuangan daripada Baitul Mal untuk merenovasi, ya, rumah-rumah tok-tok guru ini supaya mereka ini ada dewan, ya, untuk mereka ini memantau penulisan, ya, pelajar-pelajar mereka ataupun kita namakan sebagai supervision lah, ya. Jadi ini antara lokasi yang paling diminati oleh pelajar, ya, sebab kalau duduk dalam muhadarah nanti ramai sangat pelajar, kan, ya. Jadi untuk itu mereka sanggup, ya, tinggal ataupun mereka ini sanggup menghadiri, ya, kuliah-kuliah secara personal bersama dengan tok-tok guru mereka di rumah tok-tok guru mereka lah, ataupun yang kita namakan sebagai manazil al-ulama. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada golongan-golongan bangsawan. Mereka juga tidak kalah, ya, untuk menuntut ilmu. Sama ada mereka ini akan pergi ke rumah-rumah tok guru mereka ataupun di kediaman mereka, di istana mereka, di rumah-rumah agam mereka ini, mereka akan mendirikan apa yang kita namakan sebagai sanggar sastra. Baik, sanggar sastra ni apa? Dia macam literary salon, ya, tempat untuk mereka ini berkumpul, ya, untuk membacakan keilmuan, untuk berbincang, berdiskusi. Dan disebabkan oleh mereka ini adalah daripada golongan-golongan bangsawan, maka mereka akan menjemput tok-tok guru mereka untuk hadir ke sanggar sastra mereka. Ya, jadi mereka akan mendapat kuliah sama juga lebih kurang macam tadi, ya, di rumah tok-tok guru mereka, tetapi yang ini tok guru mereka dijemput datang ke rumah mereka, mungkin lantaran adalah kekangan-kekangan yang menyebabkan mereka ini tidak boleh keluar daripada istana ataupun rumah agam mereka, ya. Namun begitu, keinginan untuk menuntut ilmu itu menyebabkan mereka membina sendiri sanggar sastra, mungkin dalam bentuk taman-taman yang indah lah, ya. Di dalam taman yang indah tu ada binaan yang dibuat untuk melaksanakan ataupun membincangkan berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Dan untuk orang-orang awam, ya, untuk rakyat-rakyat marhain, kerajaan tidak memandang sebelah mata, bahkan kerajaan mewujudkan apa yang kita namakan sebagai madrasah. Remember, kalau di zaman Rasulullah adanya masjid, adanya sufah, ya, di zaman sahabat adanya maktab, kutab, ya, untuk beginners, dan kemudian adanya majalis untuk kelas-kelas yang lebih dewasa. Tetapi di zaman Bani Abbasiyah ini sudah ada college, sudah ada tempat pusat pengajian tinggi, bahkan, ya, mereka ini sudah mula mewujudkan institusi yang kita namakan sebagai institusi funduk. Baik, bila kita sebut funduk, ya, yang tergambar di kepala kita adalah institusi pondok. Ya, sedangkan funduk ini sebenarnya daripada perkataan bahasa Arab yang membawa maksud hotel ataupun tempat kediaman, ya, ataupun dalam bahasa mudahnya adanya hostel. Jadi dengan pengenalan college ini tadi, dengan pengenalan madrasah ini tadi, Bani Abbasiyah juga memperkenalkan sistem berasrama di mana pelajar-pelajar ini bukan setakat mereka datang untuk belajar, bahkan mereka diberikan allowance untuk makan dan mereka ini diberikan tempat kediaman untuk tinggal. Jadi ini yang menyebabkan, ya, ianya benefited
Ya, ianya memberikan manfaat bukan setakat hanya untuk penduduk Islam yang tinggal di Baghdad ataupun di wilayah-wilayah jajahan kekuasaannya, bahkan juga orang-orang daripada barat, orang-orang daripada Asia, orang-orang daripada mana saja wilayah yang ingin mendapatkan ilmu, mereka ini akan disponsor. Mereka ini akan diberikan bantuan keuangan. Saya dah sebutkan tadi, allowance makan, ya, allowance tempat tinggal, bahkan tempat tinggal juga disediakan. Yang mana tengok ni di madrasah inilah ya berlakunya program yang telah diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, program halaqah, ya, program perbincangan diskusi. Makna kata halaqah berlaku di situ, muhadarah berlaku di situ, bahkan muzakarah, ya, berdiskusi, muzakarah juga berlaku di dalam madrasah, tapi dalam bentuk yang mungkin lebih moden lah dalam skala zaman itu, ya, dan dalam keadaan pelajar-pelajarnya telah pun mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana keadaan madrasah, college saat itu sudah pastilah dengan keilmuan yang begitu advance. Ya, dan kemudian bila pelajar-pelajar, ya, kemudiannya bila pelajar-pelajar nak mengetahui dengan lebih lanjut, ya, mereka belajar di madrasah tetapi mereka diberikan, ya, satu infrastruktur yang luar biasa, ya, yang menyebabkan rasa untuk menuntut ilmu itu semakin lama semakin meluap-luap, ya, makin meninggi, ya, yang menyebabkan, ya, pelajar-pelajar ini begitu teruja untuk meneruskan penyelidikan mereka. Maka diperkenalkan, ya, di zaman Khalifah Harun al-Rashid dan juga Al-Ma'mun, iaitulah House of Wisdom ataupun Baitul Hikmah. Ya, jadi Baitul Hikmah ni di dalamnya terkandung apa? Di dalamnya terkandung pelbagai, ya, buku-buku, manuskrip penulisan orang-orang hebat, ya, di dalamnya juga ada buku-buku penterjemahan untuk sebagai rujukan, dan kemudian tak cukup dengan itu, di dalam itu adanya balai cerap. Balai cerap ni adalah balai untuk astronomi, ya, untuk pelajar-pelajar ini melihat angkasa lepas lah, ya, jadi bercerita berkenaan dengan ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu angkasa lepas, ya, di dalam Baitul Hikmah. Jadi ini menambahkan lagi minat pelajar, ya. Makna kata tak cukup dengan itu, kalau pelajar ini dia tak mau pinjam saja, dia boleh beli buku-buku tersebut, ya, salinan-salinan buku tersebut daripada toko-toko buku yang disediakan. Baik itu untuk pelajar-pelajar yang memang meminati bidang sains dan teknologi, ya, berkaitan dengan alam, ya, dan juga berkaitan dengan research, ya, penyelidikan manuskrip. Tetapi untuk pelajar-pelajar yang berminat dengan ilmu kedoktoran, farmasi, ya, kajian kesihatan dan sebagainya, mereka disediakan hospital, ya, dan juga pusat penyelidikan untuk membuat kajian yang lebih lanjut berkenaan dengan penyakit, ya, ubat-ubatan, virus, bakteria dan juga vaksin, ya. Jadi untuk itu diperkenalkan, ya, hospital ataupun dalam bahasa saya percaya ini adalah bahasa orang-orang Baghdad, ya, dinamakan sebagai bimaristan, ya, sebab dalam bahasa Arab kita panggil mustashfa, kan, ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil hospital lah, ya, tetapi bimaristan ini adalah perkataan yang baru, ya. Jadi saya jangka ianya adalah perkataan yang related kepada zaman itu, kemungkinan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Baghdad saat itu, ya. Jadi kalau pengamal kepada penyelidikan kepustakaan ini, mereka boleh merujuk kepada perpustakaan, mereka boleh merujuk kepada buku-buku yang mereka boleh beli, ya, available di Baitul Hikmah, dan mereka juga yang berminat kepada alam sekitar, ya, alam sekeliling, termasuklah juga alam di luar sana, ya, mengkaji universe, mereka boleh berada di Baitul Hikmah, ya. Di sana disediakan balai-balai cerap. Dalam masa yang sama, pelajar-pelajar yang meminati bidang-bidang sains dan teknologi, ya, khususnya dalam bidang kesihatan dan perubatan, mereka boleh melaksanakan penyelidikan sambil-sambil berusaha untuk mengenal pasti sakit dan juga pesakit, ya. Maka untuk itu mereka boleh berkhidmat ataupun belajar di hospital dan juga pusat-pusat penyelidikan yang disediakan di hospital-hospital. Jadi begitulah menariknya keadaan yang ada di dalam Khalifah Abbasiyah bila kita bercakap berkenaan dengan pembangunan di dalam bidang pendidikan, khususnya bila kita bercakap berkenaan dengan infrastruktur yang disediakan. Itu sebabnya maka berbondong-bondonglah masyarakat di dunia ini datang ke Baghdad untuk mempelajari ilmu pengetahuan, dan kemudiannya barulah, ya, wujud perkataan yang kita namakan sebagai jam'iyat. Jadi jam'iyat itu apa? Jam'iyat itulah, ya, perkataan yang kemudiannya di dalam bahasa modennya kita namakan sebagai university. Baiklah, asal perkataan jam'iyat ini
kalau kamu masih ingat lagi saya ada sebut ya di dalam bahasa Arab masjid ya, masjid tempat kita berhimpun ni ya, yang diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, orang Arab tak panggil masjid ya, orang Arab panggil jami'. Nah, jadi itu asalnya perkataan jami'iyat ini tadi. Jami' adalah untuk singular, ada perkataan tunggal. Manakala bila kita pluralkan dia jadi jam'iyat ya. Jadi kewujudan jami' tempat berkumpul ini asalnya kalau ikut zaman Rasulullah dulu dia one stop center untuk apa? Untuk ibadah umum dan juga ibadah khusus. Tetapi bila ada certain masjid ini ya, aktiviti keilmuan itu sentiasa penuh ya, sehingga menyebabkan ya bila nak menunaikan solat itu perlukan kepada masjid yang lebih established untuk menunaikan solat. Ya, jadi untuk itu jamiat tertentu ini kemudiannya ya, dipilih oleh pemerintah Bani Abbasiyah ini untuk dieksklusifkan hanya untuk aktiviti keilmuan. Bukan tak boleh solat kat situ, boleh, of course boleh solat ya, tetapi aktiviti keilmuan itu sentiasa akan ada ya, supaya tidak mengganggu mana-mana orang ataupun mana-mana Muslim ya, dan juga bukan Muslim yang nak study berkenaan masjid ataupun nak apa ni kita panggil mewakafkan diri mereka kepada masjid ya, makna kata mereka nak tawakuf lah ya di masjid. Jadi tak mengganggu mereka ini. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, akhirnya beberapa buah masjid ini diperuntukkan untuk aktiviti keilmuan. Maka perkataan jami' itu tadi ya diubah kepada jam'iyat, makna kata pengkhususan untuk berkumpul untuk majlis ilmu ya, dan itu yang menyebabkan ya antara masjid yang dipilih ya sebagai masjid kita panggil sebagai percubaan ya untuk mengadakan institusi pendidikan di masjid ini, iaitulah masjid ataupun Jami' An-Nizamiyah yang merupakan universiti pertama yang dibuka dalam skala kecil. Makna kata sebagai universiti kita panggil universiti percubaan lah. Ya, Universiti An-Nizamiyah yang dibangunkan oleh seorang pemimpin iaitulah Nizam Al-Mulk ya pada tahun 457 Hijrah. Namun begitu diikuti oleh universiti besar tersohor antara yang pertama yang dibangunkan adalah Universiti Al-Qurawiyyin di Maghribi di Morocco, yang mana Universiti Qurawiyyin ini menariknya ya chancellor dia ataupun pro chancellor dia ataupun dalam bahasa yang mudahnya ketua dia lah ya ataupun pelopornya merupakan seorang wanita ya, seorang princess ya daripada Maghribi. Jadi minat dia terhadap ilmu ini menyebabkan akhirnya dia membangunkan sebuah universiti. Jadi siapa kata di dalam Islam ini mendiskriminasikan wanita ya. Jadi kalau wanita pernah menjadi pelopor kepada antara universiti terulung di dunia, universiti terawal di dunia iaitu Universiti Qurawiyyin, maka sudah pasti ya wanita sentiasa mendapat tempat di dalam bidang pendidikan. Dan kemudiannya barulah dibangunkan antara universiti ulung ya tempat saya belajar dulu, iaitulah Universiti Al-Azhar di Mesir. Jadi saya sangat berbangga ya dapat menjadi alumni di Universiti Al-Azhar ini. Mudah-mudahan keberkatan itu ya saya bawalah sehingga ke akhir hayat saya ya, sehinggalah saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi universiti-universiti inilah ya yang akhirnya menjadi pelopor kepada universiti-universiti unggul yang ada di dunia pada hari ini, antaranya Universiti Oxford, Harvard, Cambridge dan sebagainya. Ya, bahkan macam saya katakan tadilah ya dana yang dikutip ya sama ada melalui zakat ya ataupun wakaf yang dibuat terhadap orang kaya raya ini ya yang dikumpul di Baitul Mal ini terlalu banyak sehingga menyebabkan ya kerajaan Bani Abbasiyah saat itu boleh mewakafkan semula kepada para pelajar. Maknanya dia boleh memberikan allowance makan, allowance penginapan ya kepada para pelajar ini ya, yang mana ianya daripada filantropi Islam ya, dan hasil inspirasi daripada filantropi ini menjadi aspirasi kepada universiti unggul seperti Oxford dan juga Harvard untuk mereka juga melaksanakan filantropi. Ya, makna kata mereka juga menggalakkan orang untuk mewakafkan ya dana mungkin dalam bentuk kewangan ataupun dalam bentuk apa sahaja ya yang boleh membantu mengukuhkan ya kestabilan financial ataupun ekonomi daripada universiti-universiti ini. Jadi universiti Islam anak-anak bukan hanya memberikan aspirasi di dalam dunia ilmu, bahkan juga aspirasi di dalam dunia filantropi. Ya, itu yang berlaku lah ya. Jadi kita seharusnya berbangga
ya, kita antara sejarah universiti ya tersohor di dunia ianya bermula di Baghdad ya, dengan kewujudan Jami' an-Nizamiyah dan kemudian diikuti oleh Qurawiyin dan Universiti Al-Azhar. Dan kemudian tak cukup dengan itu, tak cukup lagi ya, tak cukup dengan universiti, bahkan ya diperkenalkan pula di peringkat yang lebih tinggi lagi ya, di peringkat kalau di universiti mungkin kita boleh anggap sebagai kita panggil sebagai undergraduates ya, aktivitinya adalah untuk undergraduates, manakala untuk postgraduates ya, untuk mereka-mereka yang sudah sampai ke tahap level ilmu itu, level ilmu yang tinggi ya, di mana perbincangan mereka adalah perbincangan orang-orang sufi, orang-orang yang sudah mahir dalam bidang keilmuan mereka sendiri ya, maka untuk itu diwujudkan untuk kelompok-kelompok postgraduate ini apa yang kita namakan sebagai ar-ribat ataupun zawiyat ya, ataupun dalam bahasa mudanya, bahasa Inggerisnya Sufi Center ya, dan ar-ribat ya, tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, pengajaran bagi calon-calon sufi. Baik sufi kat sini makna kata dia dah sufi, itu maksud dia bersih. Sufi kat sini bukan bermaksud mereka ini ahli tasawuf semata-mata ya, tapi mereka ini sudah menyucikan diri mereka ini daripada apa-apa keinginan ya yang berkait dengan keilmuan ini yang berbentuk kemewahan. Mereka ni dah tak nampak ya nak jadi, kalau dalam konteks kita pada hari inilah kita nak jadi profesor, kita nak jadi associate professor, kita nak ada doctorate kan ya, tetapi bagi mereka ini ar-ribat ataupun zar'iyat ni adalah Sufi Center yang membentuk insan-insan yang menyucikan diri mereka ini dari menyucikan ilmu dan kefahaman mereka ini daripada sebarang kesesatan ya, ataupun apa-apa keinginan duniawi ya. Jadi mereka ini menuntut ilmu, memang clear vision mereka ini, mereka memang menginginkan untuk membuat penyelidikan dan juga berkongsi keilmuan mereka dengan orang ramai. Jadi di sinilah ya tempat untuk mereka ini ya. Kalau kita tengok siapakah yang terdiri daripada kelompok-kelompok yang belajar di sini, iaitu komponen-komponen guru yang terdiri sama ada daripada tok syekh ya. Tok syekh ni kalau dalam bahasa kita pada hari inilah ya, saya boleh anggap sebagai profesor penuh ya, profesor emeritus, profesor diraja ya. Kemudian mursyid ini juga di kalangan profesor ya, doctors ya, associate professors ya, dalam konteks kita lah ya, nak bagi mudah faham ya. Tapi kalau ikut terjemahan ni, mursyid ni adalah guru utama ya, yang semuanya boleh menjadi supervisors ya, dan kemudian mu'id ya, assistant kepada mursyid ini tadi, dalam konteks kita pada hari ini mungkin kita boleh anggap sebagai sub supervisor ya, ataupun supervisor yang kedua ya, ataupun examiner ya, dan kemudian mufid yang tadi ni kelompok yang ada di Sufi Center ni lah ya, mufid golongan yang dah dilantik sebagai facilitator ya. Jadi di sini semuanya mereka ini sudah boleh bertindak sebagai penyelia ya, supervisor kepada penulisan-penulisan tesis-tesis pelajar-pelajar mereka. Itu sebabnya ya, jadi pelajar-pelajar mereka juga ya, yang datang tu semuanya akan mempunyai peringkat lah. Dia bermula dengan ibtidaiyah ya, penulisan, baru nak membentangkan proposal dalam konteks kita pada hari ini, baru nak bentangkan proposal penyelidikan mereka, dan kemudian sanawiyah ini dalam keadaan mereka ini telah pun diluluskan proposal, kemudian mereka ini nak cari maklumat ya, cari maklumat lah, makna kata buat kaji selidik ya, buat survey, buat temu ramah ya, buat kajian literature ya. Ini di peringkat sanawiyah, dan kemudian peringkat aliyah mereka ini sudah mula menulis ya, dan apabila approve sahaja inilah yang akan berlaku, iaitu mereka akan mendapat al-ajazah ya. Perkataan ijazah itu sendiri pun ambil daripada perkataan bahasa Arab. Al-ajazah tu maksud dia diberikan ya, layak untuk menerima hadiah, itulah ajaz ya, ijazah, diberikan hadiah tersebut. Cumanya itu dalam konteks zaman Bani Abbasiyah, tapi dalam konteks kita pada hari ini, bila berlaku di ribat ini, pelajar-pelajar itu menyiapkan tesis-tesis mereka, sama ada mereka menyiapkan disertasi ya, ataupun tesis, ataupun final year project mereka itu, maka itu yang menyebabkan akhirnya mereka ini akan graduate sebagai master ya, ataupun PhD student lah ya, doktor falsafah sebagai contohnya. Ya, jadi ini nak memudahkan kamu ya. Jadi saya anggap inilah yang berlaku di Ar-Ribat, Zar'iyat dan juga Sufi Center ini ya. Jadi begitulah kehebatan pendidikan di zaman Bani Abbasiyah yang mana
kita nampak ya bermula daripada keilmuan skala kecil itu tadi akhirnya bercambah kepada sesuatu yang begitu advance dan tersohor ya sehingga ke hari ini. Jadi sebagai umat Islam kita kena berbangga kewujudan universiti yang pertama dalam dunia ini bermula daripada zaman kegemilangan Islam, iaitu zaman Abbasiyah. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagai kesimpulannya, ya kita dah sampai kepada kesimpulan. Ya, jadi kita boleh katakan bahawa zaman Bani Abbasiyah ya dari sudut perkembangan pendidikannya boleh dibahagikan kepada 5 bahagian dan yang paling cemerlang sekali ya di mana para pelajar ini tidak langsung terbeban dengan pengajian mereka, bahkan digalakkan untuk membuat kajian mereka ini di Baghdad, iaitulah di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid dan juga puteranya Al-Ma'mun. Ya, mereka ini bukan sahaja ya menginginkan rakyatnya terdidik, bahkan menginginkan supaya ilmu-ilmu yang ada di Baghdad itu dapat disebarkan ke seluruh dunia. Jadi untuk itu mereka ini sentiasa membuka ya laluan ya untuk para pelajar untuk explore dunia luar, bahkan juga untuk orang-orang luar untuk explore Islam, untuk memberikan cerminan, untuk memberikan gambaran yang sebenar tentang apakah itu dunia Islam. Dan bukti kejayaan itu ditanda dengan perkembangan pesat kebudayaan Islam itu sendiri di dalam dan di luar bumi Arab, dan berkembangnya institusi-institusi pendidikan bersama dengan institusi-institusi filantropi ya, dan dengan sumber keuangan yang stabil sebagaimana yang saya sebutkan tadi dan sokongan padu daripada golongan cendekiawan ya, tok-tok gurunya tidak berkira ya, datanglah bila mereka ini free ya, tok-tok guru mereka ini kebetulan free ya, mereka tak berkira untuk walaupun tengah malam walaupun awal pagi, mereka ini tidak berkira berkenaan dengan persoalan ilmu. Bahkan mereka ini berusaha untuk membersihkan diri mereka daripada apa-apa impak dunia ya, yang berkaitan dengan keilmuan mereka ya, mereka melakukan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah ya sebagai bukti kehebatan dunia Islam pada satu ketika dahulu yang kemudiannya akhirnya melahirkan inovasi dan juga teknologi ya, yang luar biasa ya, yang sudah pun berlaku pada era mereka dalam skala dalam kemampuan mereka yang terhad itu ya, sudah mampu untuk melahirkan pelbagai produktiviti. Jadi sepatutnya kita sebagai pelajar Muslim, sebagai umat Islam, kita rasa malu ya dengan segala kebejatan teknologi yang kita ada pada hari ini. Di manakah kita ya kalau kita nak bandingkan dengan manusia-manusia yang hebat di zaman Abbasiyah ya. Jadi untuk itu ya, saya tinggalkan persoalan itu dengan kita semualah ya, supaya ianya menjadi suatu booster ya, suatu motivasi kepada kita untuk kita menjadi pelajar yang bukan sahaja hebat dalam dunia keilmuan, tapi mungkin boleh memberi semula, give back to the people, to our community. Jadi untuk itu saya tutup dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.